Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa hadiyan ila al-haqqi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jemaah salat tarawih dan witir surau Ar-Rawdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah lagi syahdu yang sepatutnya untuk kita sampaikan, untuk kita lafazkan, melainkan ucapan hamdan wa syukran lillah. Syukur sangat kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memkurniakan, menganugerahkan kepada kita nikmat kesihatan, nikmat iman, sehingga kita mampu untuk meluangkan sedikit masa kita untuk kita bersama-sama berhimpun di surau yang sangat indah dan megah ini, untuk sama-sama kita meluangkan, melaksanakan salah satu daripada kewajipan kita, iaitu menunaikan solat Isyak secara berjemaah, disusuli selepas itu dengan salat tarawih dan juga salat witir. Semoga ibadah yang kita lakukan seperti yang kita tunjukkan pada malam hari ini merupakan manifesto daripada bentuk keimanan kita, dan insya-Allah akan kita tuai nanti pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW bolehlah kita juluki sebagai seorang wira dan polis dunia, di mana beliau Baginda SAW mampu mengubah pola hidup umatnya dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, dari alam yang suka membantah menuju alam yang suka membantu, dari alam yang suka mengomel menuju alam yang suka mengamal. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di surau ini mendapatkan pengiktirafan daripada baginda Rasulullah SAW, menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah malam yang 28 Ramadan, silap saya 28, tengok jam surau tu 28 Ramadan. Saya diamanahkan oleh pihak surau untuk menyampaikan sedikit tazkirah selepas solat witir ini, dan insya-Allah saya akan cuba tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ulu Setia, kepada AJK Surau dan juga para jemaah yang masih lagi sabar tekun untuk bersama sehingga ke larut malam ini. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada antum semua. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang cuba saya kongsikan untuk menjadi peringatan bagi diri saya pribadi dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, kita manusia ini hidup di dunia ini sangat singkat. Hidup di dunia ini sangat singkat. Justru kehidupan kita yang sangat panjang itu adalah di hari akhirat nanti. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau lahir tahun 150 Hijrah, meninggal tahun 204 Hijrah. Maknanya berumur 54 tahun sahaja. Usia Imam Syafi'i hanya 54 tahun sahaja. Sekarang tahun berapa berapa? 1443 Hijrah. Sudah berapa lama jarak kematian Imam Syafi'i dengan kita? Sudah ribuan tahun.
Nak bagi tahu hidupnya Imam Syafi'i itu sangat singkat, tetapi kehidupan dia dalam kubur hingga ke hari ini sudah pun ribuan tahun. Saya nak bagi tahu bahawa kehidupan kita di dunia ini sangat-sangat singkat. Justru kehidupan kita di hari akhirat nanti itu sangat-sangatlah panjang. Sebelum manusia, saya, anda pergi ke alam akhirat, kita akan melalui disebut sebagai alam kubur. Kubur sangat mengerikan tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz tahu ke kubur tidak? Saya tak tahu sebab saya tak pergi lagi. Saya tak pernah tinggal lagi kat kubur tu. Cuma suasana mengerikannya kubur itu dapat kita temukan daripada hadis yang sahih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis ni saya bacakan sebuah hadisnya. An Abdullah bin Bahir, daripada Abdullah bin Bahir, annahu sami'a Hani an Maula Uthman qala, dia telah mendengar Hani. Hani ini adalah pembantu kepada Khalifah Uthman bin Affan. Dia pernah berkata, "Idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu." Khalifah Uthman bin Affan, kalau dia berdiri di hadapan kubur, maka dia akan menangis semenangis-menangisnya sehingga membasahi janggutnya. Teruknya Uthman bin Affan itu ketika dia berdiri di hadapan kubur, maka janggutnya akan basah kerana air matanya. Faqila lahu, kemudian dikatakan, ditanyakan kepada Khalifah Uthman bin Affan, tuzkarul jannah wan nar fala tubqa. Ketika disebutkan tentang perihal syurga, neraka, mengapa baginda Khalifah tidak menangis? Wa tabqi min hadha, tetapi engkau menangis ketika berada di tanah perkuburan ini. Faqal, maka Khalifah Uthman bin Affan menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, innal qabra awwalu manzil min manazilil akhirah. Kubur adalah perhentian destinasi, stesen pertama daripada stesen-stesen yang akan dilalui oleh anak manusia pada hari akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Sekiranya keadaan suasana kita yang ada ketika itu di dalam kubur itu mudah, ringan, maka perjalanan kita untuk selepas itu akan jauh lebih mudah. Kalau di alam kubur itu kita mudah, maka selepas itu kita akan pergi perjalanan yang lebih jauh dan berliku lagi itu akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sekiranya dia tidak berjaya di alam kubur itu, maka fama ba'dahu, apa yang selepasnya, asyaddu, sangat-sangat syadid, sangat-sangat sedih, mana sangat-sangat teruk, sangat-sangat sangat-sangat sukar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah SAW pun telah bersabda, kata Khalifah Uthman, ma ra'aitu manzaran qattun illa al-qabra afza'u minhu. Kata baginda SAW, Nabi kita ni, aku tidak pernah pun melihat satu pemandangan, satu gambaran, kata orang Jawa, satu view yang menunjukkan bahawa alam kubur itu sangat-sangatlah mengerikan. Hadisnya ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini tuan, kita jangan berlengah lagi. Saya ucapkan tahniah kepada semua kakak-kakak, abang-abang, ayah, ibu yang menunaikan solat ini dengan tekun, sehingga solat witir, sehingga ke pengakhirannya tadi itu. Semoga amalan ibadah kita ini, insya-Allah kita akan petik dan akan kita tuai amalan itu nanti di hari akhirat nanti, dan dimudahkan perjalanan kita ketika kita sakaratul maut. Apatah lagi kehidupan kita di alam kubur itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita semasa di dunia ini.
Ingat tuan-tuan, saya bukan nak menakut-nakutkan, saya cuma nak berkongsi sahaja apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahawa alam kubur itu sangat-sangat mengerikan. Kubur ini sangat gelap. Keadaan kubur itu sangat-sangat gelap. Bukan seperti keadaan kita sekarang ini yang terang benderang dengan cahaya lampu. Suasana di alam kubur itu sangat-sangat gelap. Walaupun kita letakkan berapa banyak pelita pun di tepi-tepi kubur itu, tapi suasana yang sebenarnya di dalam itu sangat-sangatlah gelap. Sangat-sangatlah gelap pelita. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim menggambarkan kepada kita tentang suasana gelapnya alam kubur itu. Pada suatu hari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang wanita berkulit hitam atau mungkin seorang pemuda. Kerjanya ini adalah menguruskan surau. Kalau sekarang ini kita panggil sebagai siai yang menguruskan surau. Jadi wanita ataupun pemuda tadi ini tidak dilihat, tidak dinampak oleh Rasulullah SAW. Maka pada suatu hari Nabi tanyakan, di manakah wanita ataupun pemuda tadi itu? Maka sahabat yang menjawab, beliau telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW pun merasa terkilat. Mengapa kau tak mengkhabarkan kepadaku tentang kepergian pemuda ataupun wanita tadi itu? Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Kata baginda SAW, tunjukkan kepadaku di manakah kubur wanita ataupun lelaki yang menguruskan surau atau masjid baginda SAW itu. Maka ditunjukkanlah kubur, ya, makam wanita ataupun lelaki tadi itu. Fasalla alaiha, kemudian Rasulullah SAW pun solat, ya, solat di tepi kubur itu. Summa qala, kemudian baginda SAW pun bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah ala ahliha. Sesungguhnya kubur ini mamlu'ah, melimpah, penuh, sangat-sangat mazlumah. Zulmah maknanya gelap, sangat-sangat gelap. Ala ahliha, bagi orang yang ada di dalamnya, untuk ahlinya itu. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyinari kubur itu, lahum bisolati alaiha, dengan solatku ke atasnya. Itu tuh. Inilah keadaan kubur yang akan kita lalui, dan setiap orang yang ada di hadapan saya ini, termasuk saya sendiri, akan melaluinya itu. Keadaannya sangat-sangat gelap, sangat-sangat gelap, dan hanya solat sahajalah yang mampu menerangi kubur kita nanti, insyaallah. Tanya, tadi kita sudah pun melaksanakan solat tarawih, solat witir, walaupun dalam keadaan yang ngantuk-ngantuk. Di hadapan saya tadi itu ada satu orang budak, saya rasa umurnya dalam 9-10 tahun tadi itu. Dia dengan geram-geram macam ni pun ada juga tadi. Mungkin bacaan imam terlalu panjang bagi dia kot. Dia udah fokus sejadah dia macam tu, macam geram lah juga. Tapi dia habiskan juga solat witir tadi itu. Tahniah. Semoga solat-solat yang kita tunaikan seperti malam hari ini, insya-Allah akan menyinari kubur kita. Insya-Allah. Amin. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkongsian saya yang kedua, amalan kita ini bergantung pada pengakhirannya. Amalan setiap anak manusia ini dilihat berdasarkan pengakhirannya. Ibaratnya kalau kita membina sebuah rumah, awal-awal kita nak bina rumah tu tentu dengan foundation, asas yang sangat kukuh. Kalau kita analogikan dengan keadaan kita semasa bulan Ramadan ini, semasa awal-awal Ramadan itu, kami mantap lagi kita punya ibadah tu kan. Surau, masjid, musalla, semua penuh. Asasnya itu awal mula kita menapak Ramadan itu memang sangat-sangat hebat kita punya ibadah tu. Memang mantap sangatlah. Tapi pengakhiran dia ni dah malam ke-28 kita tengok.
semakin kurang, jemaah semakin berkurang. Umpama kalau kita bina rumah, asasnya itu dah cantik dah, comel dah, tapi catnya pula tak berapa comel. Pengakhiran dia punya finishing dia pula tak cantik. Nampak macam banglo dah rumah tu kan, tapi dia punya bumbung pula bumbung apa? Bumbung yang tak apa, dia tak kena maksudnya. Jadi tak comel dia punya tu. Kita nampak macam sakit mata kita nak tengok. Macam itulah juga dengan kita, suasana kita di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai awalnya itu kita cantik dah, tetapi kita tidak mengakhirkannya itu, mengakhirinya, menutup bulan Ramadan itu dengan yang baik. Finishingnya pun tak baik. Mungkin kita terlalu disibukkan dengan perkara-perkara yang lain, akhirnya melekakan kita dengan fokus ibadah kita. Suatu ketika Rasulullah SAW dia melihat seorang prajurit, seorang wira, seorang pahlawan yang sangat hebat di medan perang. Ketika itu dia membunuh seorang kafir musyrikin. Dia membunuh seorang kafir musyrikin. Tahu tak apa Nabi SAW cakap? Dia kata, kalau kamu nak tahu penghuni neraka, tengok lelaki ini. Padahal dia ini telah berjihad. Dia membunuh kafir musyrikin di dalam medan perang. Nabi kata apa? Kalau kamu nak tahu ahli neraka, pergi tengok lelaki ini. Maka selepas Rasulullah SAW bersabda tentang itu, maka salah seorang pun mengekori lelaki tadi itu. Maka terjadilah satu peperangan. Lelaki tadi itu terluka. Lelaki itu terluka. Di dalam hadisnya itu, dia terus mengambil dia punya pedang itu, hujung pedangnya itu. Diambil hujung pedang ini, zubabatu saifihi, maknanya hujung pedangnya itu ditikam ke dadanya, fi sadrihi, kemudian dia tembus ke katifai, maknanya tembus ke bahunya ini. Pedang matilah dia. Sebab dia tikam diri dia sendiri dah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la ya'malu fi ma yara an-nasu amali ahli jannah wa innahu la min ahli an-nar. Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba, dia di mata manusia seumpama telah melakukan amalan ahli syurga, tapi sebenarnya dia itu adalah ahli neraka. Wa ya'malu fi ma yara an-nasu amali ahli an-nar. Dan ada juga orang, dia di mata manusia seumpama orang itu melakukan amalan ahli neraka, wa huwa min ahli jannah, padahal hakikatnya dia itu adalah ahli syurga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan sesungguhnya amalan ibadah itu adalah berdasarkan pengakhirannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Ini tuan-tuan. Tadi kalau kita tengok dari sudut mata hakikat, mata kasar kita ini, prajurit yang selalu berjihad di dalam Allah Subhanahu wa taala dan sudah pun menebas patah leher orang musyrikin yang sudah sangat banyak jumlahnya, tetapi pengakhirannya itu dia bunuh diri. Bunuh diri. Tidak tahan dengan luka yang dialaminya, diambilnya pedangnya itu hingga menyebabkan kematiannya, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Tetapi ada juga, kita tengok ke dalam mata kasar kita, dia ini nampak macam ahli neraka dah. Tak nampak dekat surau, jarang solat, tak bertemu siapa dengan kawan, tidak mengenali jiran dan sebagainya. Bahkan kita mungkin sudah menghukumnya, ini ahli neraka ni. Tapi sebenarnya dia itu adalah ahli syurga. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kisah seorang wanita yang berpekerti tidak elok tidak dengan seekor anjing. Hadisnya sahih itu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Imam Muslim oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pada suatu siang yang sangat terik terdapatlah seorang wanita. Di situ dipanggil seorang wanita penzina, wanita yang tidak elok pekertinya.
Dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Maka melihat keadaan anjing itu, dia pun tidak tega, dia tidak sanggup melihat keadaan itu. Maka dia mengambil air daripada perigi itu menggunakan sepatunya, kepada kasutnya, kemudian diminumkan kepada anjing tersebut. Faghufira laha, maka diampunkanlah segala dosa wanita tersebut. Nah, ini adalah sambungan ataupun apa dipanggil, interpretasi daripada hadis yang saya bacakan sebelum tadi, bahawa amal ini adalah berdasarkan akhiratnya. Kita tengok amal ibadah kita di masa bulan Ramadan ini, adakah kita akan bawa lagi semasa selepas Ramadan? Adakah semangat kita beribadah semasa bulan Ramadan ini kita tunjukkan lagi selepas Ramadan? Adakah semangat kita solat berjemaah, menghidupkan surau ini sama seperti mana kita selepas Syawal nanti, selepas Ramadan nanti? Saya harapnya seperti itu. Saya harapnya kita mengharapkan kita konsisten di dalam sagi bagi umur kita ini yang tak seberapa lama lagi ini, hendaklah kita kita konsisten. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak kongsi yang ketiga pula. Pada suatu hari, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini adalah guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik rahimahullah meninggal pada tahun 179 Hijrah. 179 Hijrah. Maknanya Imam Syafi'i berumur 29 tahun masa itu ketika kematian gurunya. Sebab Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Imam Malik meninggal 179. Maknanya 29 tahun lah umur Imam Syafi'i ketika itu. Okey. Imam Malik satu ketika itu dia mengajar di masjid. Dia meriwayatkan hadis. Ada sangat ramai murid-murid dia ni, murid-murid Imam Malik. Kemudian pada satu ketika ada gajah. Ada gajah lalu di Masjid Madinah tu. Adapun ada orang yang bersorak, gajah. Dengar kataan gajah, fil. Para murid Imam Malik ini pun terus bertempiaran nak tengok gajah. Ditinggalkan Imam Malik itu. Ditinggalkan majlis itu nak tengok gajah. Tapi Imam Malik tidak berkecil hati dengan keadaan yang dilakukan oleh muridnya, meninggalkan beliau seorang-seorang kat situ. Sebab dia tahu bahawa di Madinah itu haiwan macam gajah ini jarang. Jarang. Sumpah unta lah dekat Malaysia ni. Unta. Kalau unta kita pun nak tengok mana untanya. Zaman itu gajah pula. Mereka ini jarang nampak. Gajah. Bila panggil gajah, semua orang nak tengok gajah tu. Melainkan ada satu orang murid, ada seorang pelajar daripada Imam Malik ketika itu, dia masih lagi khusyuk berada di hadapan gurunya. Maka Imam Malik pun tanya kepada dia, kenapa kamu tak pergi tengok gajah? Kenapa kamu tidak seperti kawan-kawan kamu yang lain, gembira, riang melihat gajah? Bahkan mendengar suara gajah itu, dia terus sekonyong-konyongnya terus lari pergi mendekati gajah itu. Kenapa kamu masih kekal lagi kat situ? Dia kata, saya datang menuntut ilmu ini, saya datang ke Madinah ini bukan untuk melihat gajah. Saya datang jauh dari Andalusia, daripada Spanyol, datang ke Madinah ini bukan untuk nak tengok gajah. Walaupun di kampung saya tak ada gajah, tapi saya datang ke sini, saya datang kemari untuk menuntut ilmu hadis kepada wahai Imam Malik. Maka mendengar jawapan daripada muridnya itu, Imam Malik pun merasa gembira. Kemudian menjuluki muridnya itu, mendoakan keberkahan kepada muridnya itu, dan menjulukinya sebagai aqalu ahlil Andalus, sebijak-bijak ahli Andalusia. Itulah Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Andalusi, tokoh terkemuka
penyebar mazhab Maliki di Spanyol. Ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia datang ke surau ini, tujuan dia datang berjumpa Imam Malik adalah untuk menuntut ilmu. Itu objektif dia, bukan benda yang lain. Bahkan halangan, rintangan, aral yang melintang di tepisnya, dia tidak akan ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Dia tidak terpengaruh oleh keadaannya. Itulah yang sepatutnya menjadi contoh untuk kita semua pada hari ini, tuan-tuan. KPI kita berpuasa ni apa dia? Untuk mencapai takwa. Takwa itulah menjadi KPI, objektif kita. Mengapa kita saban hari berpuasa, di siang hari berpuasa, pada malam hari kita solat dan membaca Al-Quran. Tujuannya adalah untuk mencapai takwa, tak ada yang lain. Jangan sampai sepanjang bulan Ramadan ini, objektif yang sudah pun kita tetapkan, kita dipengaruhi, kita dilegalkan, kita dilalaikan dengan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mampu menjejaskan amalan ibadah kita itu. Dengan beli baju rayanya, dengan menghias rumahnya, dengan menyiapkan juadah rayanya. Bukan tak boleh, itu boleh, tak ada masalah. Tapi saya cakap tadi, jangan sampai gajah-gajah ini melegakan kita daripada objektif kita untuk mencapai takwa. Itu Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Andalusi, itulah nama dia. Jangan sampai gajah-gajah itu mengganggu konsentrasi fokus kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, ataupun menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Madinah ke Spanyol itu lebih kurang 4.879 km, tuan-tuan. Lebih kurang 5-6 jam juga tu untuk jalan udara. Jauhnya perjalanan yang ditapaki oleh Imam Yahya bin Yahya itu, sehingga dia betul-betul bersemangat untuk menuntut ilmu. Bahkan segala gajah-gajah yang lain itu tidak akan dihiraukan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada masa lagi, ini yang kedua, yang sebelum yang terakhir, second last. Di bulan Ramadan ini kita ada malam Lailatul Qadar, kan? Kita ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, atau bersamaan dengan 83 tahun. 83 tahun. Kalau adik yang bersongkok hitam ni, adik umur berapa sekarang? 13 tahun. Okay. Contohlah dia sekarang dah mukallaf, umur 13 tahun. Kemudian dia meninggal 53 tahun. Maknanya umurnya berapa? 50 tahun sahajalah untuk dia beribadah tu. Untuk dikira ibadahnya itu adalah 50 tahun. Sangat singkat. Sangat singkat. Dan memang umur usia umat Muhammad ini semua pendek-pendek. Jangan kita mimpi nak umur panjang sampai ratusan tahun, beribu tahun. Jangan. Memang umur umat Muhammad ini adalah singkat-singkat, pendek-pendek. Seperti mana sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadisnya hasan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 tahun hingga 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu zalik, dan sangat sedikit yang mampu capai 70 tahun. Kalau ada jemaah yang sudah atas 70 tahun itu tahniah, itu bonus lah itu. Sebab Nabi kita kata sangat sedikit yang boleh capai 70 tahun ke atas. Sebab julatnya itu 60 ke 70 tahun sahaja. Tapi walaupun kita mempunyai umur yang pendek, tapi kita ada malam Lailatul Qadar.
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau bersamaan dengan 83 tahun. Saya cakap tadi, kalau umur adik itu 13 tahun, dia meninggal nanti 53 tahun, maknanya 50 tahun saja dia beribadah, jangan diambil kira. Kalau 50 tahun tu dia beribadah dan dia mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun, 50 darab 83 tahun bersamaan 4150 tahun. 4150 tahun ibadah yang dia boleh amalkan. Ini adalah salah satu hikmah fadilah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita secara ukuran nombornya itu sangat sedikit umur kita, tetapi berkat kemuliaan bulan Ramadan dengan fadilah malam Lailatul Qadar tadi itu, insya-Allah setiap tahunnya itu kita mendapatkan lebih kurang 83 tahun ibadah. Tanya. Sebab itulah malam-malam sebegini, malam-malam tarawih, witir ini perlu kita tingkatkan, perlu kita amalkan seperti yang tuan-tuan laksanakan pada malam hari ini. Itu sebagai salah satu kaedah untuk kita mencapai bulan malam Lailatul Qadar. Kalau tuan-tuan diberikan 10 biji kunci, 10 anak kunci, kemudian 10 anak kunci itu dikatakan salah satu daripada anak kunci itu adalah kunci kepada khazanah segala emas dan permata. Agak-agak tuan-tuan nak pilih salah satu itu, kena pilih semua 10 kunci itu. Ditawarkan kepada tuan 10 anak kunci. Kemudian disampaikan bahawa salah satu daripada 10 anak kunci itu adalah merupakan pembuka daripada gudang, kotak segala perbendaharaan harta benda di dunia ini. Agak-agak tuan-tuan nak cari satu-satu tu, ataupun ambil semua dulu kunci itu, nak grab semua kunci itu. Tentulah kita nak ambil semua kunci itu. Sebab peluang kita lebih cerah kalau kita ambil 10 anak kunci itu. Memandangkan, jika dibandingkan kalau kita ambil satu, nak pilih satu-satu itu pun dah take time dah. Mana satu kunci ini, tahu-tahu pula sila-sila hari bulan kira kita salah. Yang kita ambil tadi itu bukan anak kunci itu, kan dah rugi, kita ambil semua. Macam itulah juga dengan bulan Ramadan ini, 10 hari akhir Ramadan ini. Tak perlulah kita nak berkira-kira bila Lailatul Qadar ni. Malam ganjil lah saya nak fokus. Malam ganjil nantilah saya nak fokus ibadah. Malam-malam genap saya tak nak fokus ibadah lah, saya nak relax-relax je. Jangan. Kita bayangkan, kita bandingkan ataupun kita samakanlah 10 malam itu seperti 10 anak kunci tadi itu. Dan salah satu daripada malam itu adalah kunci harta benda tadi itu. Jadi walau di mana sekalipun kuncinya itu, walau di mana sekalipun masanya itu, malamnya itu, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Melainkan anda ini adalah orang yang alim dan tahu tentang bilakah malam Lailatul Qadar itu boleh turun dan kita boleh nampak hakikat di sebalik mata itu. Kalau itu tak apalah, macam alim ulama kita dahulu itu, mereka tahu bila akan itu Lailatul Qadar. Tetapi walaupun dia tahu bila Lailatul Qadar akan turun, tetapi setiap malam juga dia akan hiasi malam-malamnya. Kita ni orang awam, kita pun tak tahu bila Lailatul Qadar ni. Waktu kita juga nak pilih-pilih hari pula, janganlah tuan-tuan. Kita grab di mana hari akhir je, 10 hari kita pejut, kita ambil semua. Genap ke ganjil ke, kita rebut semua peluang itu. Harap-haraplah ada yang sangkut, adalah kunci dari situ Lailatul Qadar itu dapat kepada kita, supaya kita dapat tadi 83 tahun ibadah. Terakhir tuan-tuan, sekira saya kongsikan, hendaklah kita ini berpuasa seperti puasanya ulat. Jangan berpuasa seperti puasanya ular. Puasa ular dan puasa ulat. Puasa ular itu macam mana? Ular ni supaya dia boleh panjang umur dia, supaya dia boleh establish, kata orang Jawa, di dunia ini, maka dia perlu tukar kulit. Dia perlu tukar kulit dia jadi kulit yang baru. Dia nak tukar kulit dia itu bukan terus boleh tukar-tukar macam tu, macam kita tanggalkan baju ni tuan-tuan. Dia perlu puasa.
Ular itu perlu berpuasa, tidak makan dalam beberapa hari, maka nanti kulit lamanya itu akan mengelupas, terkopek atau kopak. Tapi selepas dia dah berganti kulit, apa yang jadi kepada ular tu? Nama sama juga. Sebelum dia tukar kulit, ular juga. Lepas dia tukar kulit, ular juga. Muka dia, wajah dia, sebelum tukar kulit, muka ular. Lepas dia jadi tukar kulit, muka ular juga. Makanan dia sama juga, makan tikus, makan kambing, makan ayam. Lepas jadi tukar kulit pun macam tu juga makanan dia, tak berubah pun. Tapi ada, memang dia merosak aja lah kerjanya ular ni. Walaupun adalah sedikit ular-ular hias tu lah, ada juga. Tapi kebanyakannya ular-ular yang merosak lah. Itulah tabiat dia. Macam mana dengan ulat? Ulat, kalau dia nak panjang usia, dia kena tukar juga. Dia kena transform juga diri dia. Kena transform juga diri dia. Daripada ulat itu menjadi kupu-kupu, rama-rama. Menjadi rama-rama. Nak terus menjadi rama-rama itu bukan senang. Dia perlu puasa juga. Tidak makan, tidak minum. Bahkan dia melindungi dirinya disebut sebagai kepompong. Dalam beberapa hari barulah dia keluar menjadi rama-rama. Sebelum dia bertukar wajah, nama dia ulat. Lepas dia berubah itu, nama dia menjadi rama-rama. Berubah tu. Daripada ulat berubah menjadi rama-rama. Dia punya wajah dia, rupa mula-mula itu rupa ulat. Lepas tu bila dia dah berubah menjadi rama-rama, rupanya lagi cantik lagi. Makanannya pun berubah tu. Kalau dulu sebelum masa dia ulat makan daun ataupun makan benda-benda yang busuk dan sebagainya. Tapi dah jadi rama-rama tu, makan dia apa? Madu, bunga, saripati bunga. Tapi ada semasa dia jadi ulat, makan je lah kerja dia, merosak je lah kerja dia. Tanaman, semua dia sapu semua, dia akan habiskan semua, dia akan rosakkan semua. Petani paling menyampah dengan ulat ni. Tapi selepas dia jadi rama-rama, tabiat dia itu menyebarkan pendebungaan, menyebabkan bunga-bunga itu boleh mekar, boleh bersenyap. Itu. Ini tuan-tuan, sepatutnya kita ini mesti menjadi puasanya ulat jugalah. Ya. Jadi sebelum kita berpuasa, selepas kita berpuasa menjadi orang yang lebih baik, menjadi keadaan kita yang lebih baik. Kalau dahulu kita seperti ulat, kerjanya hanya rakus, makan sahaja kerjanya, merosakkan harta benda awam, harta benda orang. Selepas kita berpuasa, kita menjadi rama-rama, menjadi berfungsi yang lebih baik, boleh menyebabkan bunga itu menjadi berbunga dan sebagainya, menghasilkan madu dan sebagainya. Itu sajalah daripada saya. Mohon maaf atas segala dan silap dan segala kekurangan. Saya ucapkan tahniah kepada anda semua. Yang silap daripada saya pribadi, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari yang akan datang. Selamat hari raya. Mohon maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup tu, saya tanya satu soalan jawab untuk kepada jemaah ni. Siapakah tadi anak murid Imam Malik yang menyebarkan mazhab Maliki di Spanyol? Ada yang? Okey, terima kasih. Tuan Haji tadi ni jawab. Saya ada hadiah untuk Tuan Haji. Nanti kita ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.